aktiviti yang ditakuti oleh semua ahli-ahli KK. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siri video KK. Semoga saudara-saudari terus gigih untuk mencapai kecemerlangan. Saya Muhammad Ihsan Amin, Ketua Perunding Uno-Q Consult Enterprise, ingin menyumbang sesuatu untuk saudara-saudari semua. Okey, perkongsian kali ini adalah bertajuk dokumentasi projek KK. Aktiviti yang ditakuti oleh semua ahli-ahli KK kerana ia kritikal. Kita perlu menceritakan segalanya apa yang sudah berlaku, yang telah berlaku, dan ini dianggap sebagai beban pada ahli KK. Tapi sebenarnya saudara-saudari, yang saya pernah katakan, this is not the end of your journey, tetapi this is the first step of your success stories. Namun kita mendokumentasi projek KK adalah penting untuk kita memperkenalkan projek, kita menjelaskan proses penghasilannya dan inovasi yang telah kita cipta dan keberhasilan inovasi itu. So stay fit, berazam, iltizam untuk memulakan tapak yang lebih jauh selepas ini. Okey, saya akan kongsikan mengenai tujuan dokumentasi, kemudian bentuk-bentuk dokumentasi dan penilaian dokumentasi, juga penilaian inovasi. Okey, kita mulakan. Tujuan dokumentasi. Dokumentasi adalah sesuatu kaedah yang menjelaskan secara terperinci mengenai penghasilan suatu projek itu beserta pembuktian-pembuktiannya. Laporan ini adalah boleh merupakan laporan am, laporan terperinci dengan segala aspek yang pembuktian yang ada, ataupun sedutan-sedutan daripada penghasilan projek itu yang perlu kita tonjolkan. Jadi, apakah tujuannya? Yang pertamanya ialah untuk tujuan perakuan keberhasilan. Ini memerlukan apakah hasil atau proses uji cuba yang telah kita laksanakan dan apakah keberhasilannya. Tujuan kedua, pengiktirafan projek lebih tertumpu kepada penghasilan atau the outcome of the project ataupun inovasi yang telah kita hasilkan. Sama ada inovasi yang telah kita hasilkan itu mempunyai nilai kefungsian dan kebergunaannya yang selamat. Pengiktirafan mengenai hasil inovasi yang kita hasilkan ada dua aspek itu, mengenai keberkesanan kefungsiannya dan keselamatan penggunaannya. Itu selalu orang tumpukan. Pengiktirafan ini mungkin dari pihak dalaman, profesional yang ada, ataupun pihak luar yang mempunyai pengiktirafan mengenai satu bidang inovasi yang telah kita cipta itu. Dan yang ketiga adalah bertujuan untuk promosi hasil projek ataupun mempromosi hasil inovasi kita tadi itu. Ini lebih santai kadang-kadang, dan kadang-kadang ia lebih ia agak mencabar. Dan kita akan memberi pengalaman baru kepada pihak yang kita promosikan hasil kita. Tapi yang satu yang pitching inovasi ini, tujuan yang keempat tu, ia lebih serius, kerana kita bukan saja nak memberi pengalaman baru pada dia, pada pihak yang kita beri itu, malah kita nak memikat hati dia, supaya dia membeli ataupun menggunakan produk kita
atau hasil inovasi kita untuk penggunaan dia. Ini serius sikit. Saudari perlu persediaan yang lebih rapi daripada tujuan untuk mempromosi hasil projek. Walaupun mungkin mempromosi dan pitching inovasi itu pada umumnya serupa, tetapi pitching inovasi kena lebih banyak persediaannya, kerana kita akan diukur akan kejayaan kita memikat hati pihak yang sebelah sana. Okey. Ataupun dokumentasi kita tujuannya untuk penerbitan. So untuk penerbitan dia ialah perlu mengikuti peraturan-peraturan yang sesuai dengannya. Itu dia tujuan dia. Ada banyak bentuk dokumentasi yang daripada satu projek ataupun satu hasil inovasi ini, ada beberapa peringkat ataupun beberapa bentuk pendokumentasian. Yang satu ada ringkasan eksekutif, mungkin dalam pendek. Kalau dalam horizon baru KIK, ringkasan eksekutif ini ditulis dalam 2 muka, 300 hingga 500 perkataan. Ini adalah untuk mendapat sekilas pandang mengenai apakah hasil projek kita, bagaimana kita hasilkan dan apakah impak dia, apakah tahap kesediaan hasil projek itu untuk pengembangannya. Itu intipati dah. Selain daripada ringkasan eksekutif, laporan penuh projek. Laporan penuh projek itu lebih detail dan terperinci, menjelaskan aspek-aspek yang telah kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan, bagaimana kita laksanakan dan pembuktiannya. Mungkin dalam bentuk data fakta, keberhasilannya setiap proses itu, ataupun respon-respon yang kita dapat daripadanya. Laporan penuh. Kalau dalam horizon baru, laporan penuh mengandungi 15 buku surat, dengan menggunakan 3,000 hingga 5,000 perkataan. So pastikan slide adalah di antara kaedah ataupun bentuk dokumentasi projek. Slide selalu digunakan untuk membantu kumpulan untuk membentangkan hasil projek. Dan dia boleh berdiri sendiri, seperti pembentangan projek di dalam convention TE, dia menggunakan slide saja, dia menggunakan slide dan ringkasan eksekutif tanpa laporan lengkap ataupun laporan penuh tadi tu. Ataupun di dalam bentuk poster, macam TE juga telah pada tahun ini, tahun 2020, dia memerlukan ringkasan eksekutif, slide dan poster dalam ukuran A0. Ada bahagian-bahagian tertentu yang telah kita disyaratkan untuk memenuhinya. Itu dalam TE. Poster penting. Dia memberi sokongan secara visual dari apa terus menerus daripada apa yang kita baca, sama ada baca melalui ringkasan eksekutif ataupun laporan penuh. Poster adalah satu yang dipamerkan untuk khalayak melihatnya. Ataupun satu bentuk lain ialah model inovasi kita itu bentuk dokumentasi, memberi nilai tampak kepada inovasi kita. Dalam design thinking, don't tell, show. Don't tell, kedepan lu. Cuma kita tunjukkan ini inovasi saya. Itu dalam design thinking. Dan ia dalam bentuk risalah. Risalah adalah satu helaian yang lebih ringkas, padat, mengenai semua aspek-aspek 4 kandungan tadi tu kan. Untuk dokumentasi, semua bentuk dokumentasi ini mestilah mencakupi beberapa perkara. Satu, apakah projeknya. Dua, apakah prosesnya. Tiga, apakah keberhasilannya. Keempat ialah potensi pengembangannya. Dia mesti mencakupi semua bentuk dokumentasi ini haruslah diceritakan dalam kaedah ataupun dalam gaya yang menarik untuk orang tertentu, sama ada dari segi pembacaan ataupun dari segi pendengaran,
ataupun dari segi melihatnya, ataupun keseluruhan media itu. Jadi kalau saudara-saudari kena membuat pitching terutamanya, itu merupakan persiapan yang rapi seperti yang saya katakan tadi. Okey. Apakah dan bagaimanakah penilaian-penilaian terhadap dokumentasi ini? Tujuan dia, asas penilaian dokumentasi adalah kepada tujuan penilaian itu, seperti penilaian untuk convention KIK ataupun untuk pertandingan inovasi ataupun jemputan untuk mempromosi ataupun sesi jemputan oleh satu organisasi untuk membeli barangan kita, the pitching tadi tu, pitching inovasi tadi tu. Kita seharusnya bersedia dalam menyediakan dokumentasi. Kita hendaklah bersedia mengenai kriteria yang dikendaki oleh convention ataupun satu pertandingan itu. Kita cuba paling asasnya kita tahu kriteria ataupun keperluan belanja. Apa belanja nak? Apa kriteria convention? Jemputan itu maksud dia apa? Apa yang dia nak? So, kita prepare the best. Dan dalam dokumentasi, walaupun saya katakan tadi, bentuk-bentuk dokumentasi mesti mengandungi 4 kandungan tadi itu, please, the best way how anda semua hendak menunjukkan keunikan inovasi itu. Dari segi pemilihan tajuknya pun, dari segi prosesnya, dari segi penghasilannya, dari segi impak, kesan dan impaknya, so, keunikan itu, inovasi itu. Seterusnya, adakah inovasi yang kita cipta ini mengungguli apa yang ada di pasaran ataupun ada yang ditawarkan sekarang ni? Tunjukkan. Walaupun ia hanya untuk melaporkan ataupun sebagainya, pastikan kepercayaan orang terhadap keunggulan inovasi kita itu. Juga akan kelestarian dia, the sustainability of our innovation. Kalau boleh, dia akan memecahkan tradisi, mencipta trend baru dan sebagainya. Itu penilaian terhadap dokumentasi kita, melalui penciptaannya, melalui bahan-bahan ataupun bentuk-bentuk inovasi, bentuk-bentuk dokumentasi yang telah kita sediakan maksudnya. Jadi saudari perlu jelas bahawa dokumentasi merupakan satu a turning point of your boleh saya katakan kehidupan kita dalam KIK. Kita akan melibatkan the whole mess. Kita akan menunjukkan kehebatan kita, ataupun sekurangnya kalau kita rasa tak hebat pun, kehebatan inovasi kita, tapi kendalikan dia dengan penuh keyakinan. Buktikan keunggulan itu melalui dokumentasi. Itu sedikit mengenai dokumentasi. Sehingga bertemu lagi akan datang, saya akan berkongsikan pengembangan projek KIK. Oleh itu saya mohon saudari like, subscribe dan share video ini. Dan untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai penawaran perkhidmatan UNOQ Consult, sila layari www.unoqconsult.com. Assalamualaikum. Berusahalah untuk kecemerlangan.